Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang saya kasihi dan saya hormati, saya berdoa agar anda semua senantiasa dikurniakan kesihatan dan juga keafiatan, dan senantiasa dilindungi daripada segala bentuk keburukan dan daripada segala wabak yang sedang melanda kita pada ketika ini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, sebelum kita mulakan kelas kita, sesi kita pada hari ini, kita baca doa sebelum kita mulakan pelajaran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita di dalam mempelajari asas-asas fardu ain, di mana pada hari ini saya akan menyentuh dan menyambung pelajaran kita pada sesi yang lalu, iaitu tentang rukun Islam yang keempat, menunaikan ibadah puasa. Okay? Kita sudah tahu apakah sebab kita berpuasa, apakah perspektif orang-orang kita terhadap ibadah puasa ini, dan apakah manfaatnya. Sedikit saya ingin menyentuh tentang manfaatnya. Okey. Seperti yang kita tahu, puasa ini juga ia menghapuskan dosa-dosa kita. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, jadi apabila seseorang tu berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, dengan penuh takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, jadi kita jangan lepaskan peluang ini untuk kita berpuasa, untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Jadi, kita sudah tahu apakah manfaat, sedikit sebanyak manfaatnya. Apakah dan kenapakah kita berpuasa. Okay? Jadi di sini, siapakah yang diwajibkan untuk berpuasa? Okay? Kita ada mereka yang, bagi mereka yang sudah baligh, mereka harus berpuasa, wajib berpuasa. Yang berakal, yang boleh berfikir, okay? Yang boleh berfikir dengan waras. Yang mereka tidak gila. Kalau yang gila, dia tidak wajib untuk berpuasa. Okay? Jadi yang pertama, baligh, yang waras, yang ini berakal, sihat. Mereka yang sihat sejahtera, yang fit badannya. Okay? Kadang ada yang fit, yang badan fit tapi tak sihat. Okay? Jadi bagi mereka yang sihat, wajib berpuasa. Mereka bersih dari haid, wiladah dan nifas, maka mereka juga wajib berpuasa. Ini untuk wanita. Okay? Jadi ada 4 perkara. Mereka yang pertama, baligh, berakal, sihat, dan mereka yang bersih dari haid, wiladah dan juga nifas. Boleh? Jadi, apakah cycle? Okay, apakah cycle of kita berpuasa ni? Okay, kita mula berpuasa. Okay, kita niat. Awal-awal kita niat, nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sampailah fajar,
Okay, selepas fajar kita sahur. Kita bersahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Jadi kita bersahur, kita dapat kita makan sedikit. Okay, makan-makan yang ringan, kita memakan kurma ataupun kita makan nasi dan sebagainya. Apabila kita sudah sahur, barulah selepas azan subuh itu kita dah mula berpuasa. Mula berpuasa sampailah kita sampailah maghrib. Okay, jadi sepanjang kita berpuasa itu kita menahan diri kita. Okay, kita ambil ini sebagai satu cabaran untuk kita praktikkan diri kita. Okay, terapkan apa amal ibadah puasa ni dalam diri kita. Okay, segala ibadah yang kita boleh lakukan sepanjang kita berpuasa ni, okay, kita lakukan. Jadi selepas selepas maghrib tu, maka kita dah boleh berbuka puasa. Okay? Lepas maghrib kita berbuka puasa bersama ahli keluarga. Lepas berbuka puasa, kita solat isyak. Selepas solat isyak, kita menunaikan solat sunat tarawih bersama-sama. Jadi pada waktu ini kita dapat solat sunat tarawih bersama ahli keluarga kita di rumah kita. Okay? Kita duduk di rumah kita, jangan keluar kecuali ada keperluan sahaja. Okey. Jadi apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa kita? Ini pun kita nak kena ambil perhatian. Okey. Kita jangan ambil sambil lewa tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Okay, yang pertama, kita kadang-kala ada yang sengaja memasukkan sesuatu dalam rongga badan kita. Rongga badan kita ada yang kita masukkan, yang paling jelas kita masukkan sesuatu dalam mulut kita ataupun masukkan sesuatu dalam telinga kita, hidung kita, okay, rongga badan kita yang sengaja. Dan mereka yang sengaja makan dan minum. Okay. Jadi memang ini tidak boleh lah, kerana puasa ni menahan diri kita daripada makan ataupun minum. Kita tidak boleh sengaja makan. Kalau kita sengaja makan, maka puasa kita dah batal. Okay, dan yang ketiga, apabila kita muntah. Okay, kita muntah. Kita sakit, kita muntah, dah terkeluarlah sesuatu daripada badan kita, daripada perut kita. Maka itu pun satu perkara yang membatalkan puasa kita. Okay. Yang keempat, kita dengan sengaja keluarkan air mani kita dengan sengaja. Okay. Kalau tidak sengaja tu tak mengapa. Ada yang tertanya, okay, Ustaz, bagaimana kalau saya lagi tidur tu, terus saya mimpi dan terkeluar air mani. Okay, tak apa, bangun, mandi wajib dan teruskan puasa seperti biasa. Okay, bagi mereka yang sengaja keluarkan, bagi itu adalah perkara yang membatalkan puasanya juga. Okay, dan yang terakhir, hubungan intim semasa kita berpuasa. Tak boleh. Okay, itu pun tanda membatalkan puasa kita. Jadi kita kena take note. Okay, ambil perhatian pada perkara-perkara ini. Jangan ambil sambil lewa. Okay. Dan sambungan tadi daripada apakah perkara yang membatalkan puasa kita. Yang untuk wanita, haid, wiladah dan juga nifas. Okay, apabila mereka melalui perkara ini, maka mereka tidak boleh berpuasa. Okay. Dan juga bagi mereka yang hilang akal, tiba-tiba terus tak jadi siuman ataupun terus dah tak betul, maka puasanya pun tak diterima. Okay, puasanya batal. Tidak sedarkan diri ataupun yang terakhir, murtadlah, keluar daripada ajaran agama Islam. Maka ini perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Jadi kita kena ambil perhatian atas segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita menjalani ibadah puasa kita. Okay? Kalaulah kita tak sengaja makan ke, okay? Ustaz, saya masak ni, saya nak rasalah makanan saya kan. Tapi selepas saya rasa tu, saya terus perasan, saya puasa ni. Macam mana Ustaz? Itu tidak mengapa. Kalau tak sengaja, tak mengapa. Okay? Tak ada masalah. Tapi kalau tak sengaja tu, jangan buat-buat tak sengaja lah. Janganlah makan sekali lagi. Lepas tu cakap, saya tak perasan, saya tak sengaja. Itu tak boleh.
Tak sengaja ni selalu satu kali je. Dia tak boleh banyak kali. Okay? Tak sengaja kita rasa sesuatu makanan ataupun sesuatu minuman, kadang kita lupa kan, itu tak mengapa. Okay? Amalan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi kita teruskan amalan ibadah puasa kita. Ada lagi baki beberapa hari ini. Semoga segala amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Okay, pelajaran kita pada sesi yang akan datang di dalam mempelajari asas-asas fardu ain yang berkenaan dengan bab puasa. InsyaAllah. Okay. Saya ingin mengucapkan Ramadan Al-Mubarak dan selamat menjalani ibadah puasa anda. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.